Orang ni bungkus VVIP punya lauk pun dibungkus bawa balik. La ilaha illallah, parah tu. Tapi bukan orang sini nak sini tak. Jadi kalau kita jangan kira rumah kita, kita fikir kita yang datang. Hak kita tu je, jangan ambil hak orang. Ingat tu. Pergi makan kenduri, ambil sikit. Jangan ambil banyak. Kau ambil banyak tak sedap, kau cakap. Tak sedap lah makan pri. Kau kutuk pula. Dah lah kutuk, tak habis pula makan. Buang. Berapa banyak dosa buat je tu. Kalau ikut sunnah Nabi, ambil sikit je. Kalau sedap, ambil lagi. Tu sebab kalau kita pergi buffet, orang putih tu, kita sagan dengan orang putih ni. Orang putih datang ke hotel makan buffet, ambil sikit makan, dah habis, nak lagi, ambil lagi, zap, makan, nak lagi, ambil, makan. Lepas tu, dah, enough already, dia kata. Dah penuh. Dia dah tak nak, dah kenyang. Orang kita, ambil. Dah duduk perjuangan belum selesai. Oi, mana kau dapat kambing tu? Dah nampak pula kambing. Balik pintu kambing. Hello betul. Contoh lah, Nabi aja macam mana, bab makan pun macam mana kan. Lepas tu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bagi tuan pengurusi surau, begitu juga tuan imam, barisan jantan kuasa surau Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Seterusnya pemimpin, ketua-ketua blok, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini kita membicarakan tentang sunnah Nabi, ya. Jangan sunnah Nabi berkaitan dengan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suka kita buat. Sepanjang hayat kita ni, kalau kita amalkan, adalah kelebihan-kelebihan dia, sebab datangnya daripada seorang manusia yang sangat istimewa, iaitu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu sebabnya kalau kita tengok betapa Nabi ini adalah manusia yang sangat istimewa. Satu nikmat yang paling besar kalau kita tengok dalam banyak makhluk, Allah Ta'ala pilih, kan? Allah Ta'ala pilih kita antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Allah pilih kita jadi makhluk hidup. Makhluk mati contoh macam meja ni, kipas ni, kan, mikrofonnya kalau tak on, dia tak on lah. Kalau kita tutup, dia matilah, kan. Jadi kalau makhluk hidup ni tak. Makhluk hidup ni macam kita bernafas, kan. Makhluk hidup ni pula ada 3 kategori. Pertama, tumbuh-tumbuhan. Syukurlah Allah tak bagi kita jadi tumbuh-tumbuhan, kan. Kok jadi robong, kan, memang lauk kenduri lah, kan. Kok jadi sayur, habislah kita, kan. Hari-hari kena tabih, kan. Macam itulah. Dan syukur juga Allah tak jadikan kita binatang. Bayang Allah lahir-lahir jadi lembu, kan. Bosa sikit je nak sibuk korban, kan. Kan jadi kambing ke, jadi apa ke, tak. Allah Ta'ala tak jadikan kita binatang. Tapi semua ada kelebihannya yang Allah Ta'ala ciptakan. Tapi Allah tak jadikan kita makhluk yang bernama binatang. Allah jadikan kita manusia. Dalam banyak-banyak manusia tu, syukur juga nikmat Allah Ta'ala pilih kita. Allah pilih kita jadi apa? Allah pilih kita jadi orang Islam. Bukannya lahir-lahir tu jadi orang lain, tak, jadi orang Islam. Itu sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang dapat nikmat Islam, dia menangis. Bila dah dewasa baru dapat nikmat Islam, dia rasa syukur sangat-sangat, menangis.
Kita ni dapat nikmat Islam macam tak rasa apa-apa, relax je. Dengar ceramah pun duduk luar, kan? Macam tu lah. Dia tak nak masuk dalam ada tempat lagi. Contoh lah kan, yang faham lah, tak faham sudah, kan? Jadi contoh lah, dapat nikmat Islam tapi dia tak rasa. Dia rasa dah biasa sangat. Tapi yang ni menangis dia, kan? Menangis dapat nikmat Islam. Allahu Akbar. Tak sangka dia membayangkan zaman dia jahil dulu. Dia membayangkan zaman dia jahil dulu macam mana, kan? Dan kemudian dahlah lahir menjadi umat Islam. Syukur pula dahlah umat Islam, duduknya kat Malaysia, kan? Bukannya lahir-lahir itu duduk dekat Palestin, duduk dekat Israel, kan? Bergaduh dengan ni, duduk dekat Iraq ke, tak. Duduk di Malaysia. Dahlah Malaysia, kan? Duduklah kat Taman Dagang Jaya ni, contohlah, kan? Punyalah, saya pun tak sangka. Terkejut saya, tuan pengurusi kata tadi, alhamdulillah malam ni ramai, kata. Tapi alhamdulillah lah, cuma yang tak datang lagi ramai lah, kan? Macam tu, kan? Cuma kalau inilah ramai, Allahu Akbar. Saya kata apalah. Tu sebab saya kata, tuan-tuan dan perempuan, khususnya pada tuan-tuan dan perempuan yang baru hari pertama datang, saya ucapkan selamat datang pada surau Al-Ikhlas. Mana tak adalah beza tuan-tuan dengan saya baru sampai sini, kan? Dek Samsul debat datang lah. Jangan macam tu. Tengok beryo-yo tuan pengurusi beritahu, Isnin ada apa, Selasa ada apa, Rabu ada apa, Khamis ada apa, Jumaat ada apa, Sabtu tak ada apa-apa, rehat. Ahad berada. Buat macam tu, dah tahu tak datang, siaplah kena jawab besok. Tu cerita dia. Sebab duduk dalam majlis ilmu ni pun salah satu daripada sunnah Nabi. Nabi siapa barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Rugilah kita kalau kita tak datang, kan? Rugi kita tak datang. Itu sebabnya, cuma bila kita katakan Nabi ni istimewa, sangat istimewa Nabi ni, satu-satunya manusia. Minyak ada je, okey lah tu. Dia belum, kan tak sadar. Dah elok tadi kongsi baik apa? Slowkan sikit. Dia memang mula-mula start ceramah memang dia satu dulu. Takkan tahu dia lima, kan? Kejap lagi kuat ni, jangan risau. Jadi kalau kita tengok hebatnya manusia Nabi Muhammad ni, satu-satunya manusia yang kita masih celebrate birthday dia walaupun dia tak tahu, dah tak ada, kan? Lebih dah 1000 tahun, lebih dah Nabi meninggalkan kita semua, tapi masih lagi orang nak buat Maulidur Rasul, kan? Dengan tajuk yang macam-macam, termasuk malam ni, jom kita ikut sunnah, kan? Jom kita amal sunnah. Jadi kalau cerita ni, kan, tak ada orang lain. Ada tak orang lain dah meninggal kita celebrate birthday dia? Ada tak? Cuba buat kat flat ni, tengok. Panggil Hakang datang, ya. Ada buat jamuan sikit. Ajak semua datang, ya. Ada siapa ni datang aje lah, surprise tu. Lepas tu happy birthday to you kita buat, kan, potong kek. Ni birthday siapa ni? Birthday atuk ni. Atuk mana dah lama meninggal lah. Berubah muka orang, gila pun orang ni, kan. Tapi untuk Nabi kita tak ada masalah. Malahan kalau pergi di Johor Darul Takzim, masjid surau dia sambut maulud sepanjang tahun. Selagi belum puasa dia sambut maulud. Selagi belum puasa maulud. Itu di Johor. Itu sebabnya Nabi kata tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada kedua ibu bapanya, anak-anak dan manusia yang lainnya. Tentulah. Itu sebabnya salah satu usaha dia, usaha kita sayang Nabi, kita buat sambutan Maulid Rasul, salah satunya buat ceramah. Kita buat sambutan tak adalah joget-joget dah, kan. Kita buat sambutan ni dengan cara kita buat peringatan, nak mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok, kan, umat akhir zaman ni memang ada banyak penyakit. Salah satu pada penyakit yang kita ada, itu sebab Nabi kata akan tiba masanya nanti, dia kata, umatku, dia kata, kan, macam umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, mengerumuninya seolah-olah ingin menjamah makanan, ingin menyamah hidangan. Lepas tu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, adakah umat Islam pada ketika itu tak ramai?
Bahkan umat Islam demikian ramai jumlahnya, tetapi tak ubah umpama buih di lautan. Dan Allah cabut perasaan takut kepada orang bukan Islam itu kepada orang yang Islam ni. Nampak tak sekarang orang bukan Islam tak takut dengan orang Islam? Main-main dia orang Islam, kan? Jadi kenapa jadi sedemikian ya Rasulullah? Nabi kata kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ini adalah takut mati dan cinta dunia. Itu dia. Takut mati, tak nak mati kalau boleh, kan? Wow, bukan main apa, takut, kan? Tapi cinta dunia pula. Suka betul dia kat dunia, kan? Baju mesti macam ni, seluar macam ni, handphone mesti macam tu, kan? Mesti nak canggih manggih, kan? Jadi bila apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa? Dia kata, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apa penyakitnya? Penyakitnya adalah, pertama, terlalu banyak bersukaria. Itu, suka-suka hidup dia. Kedua, terlalu mewah. Mewah betul hidup dia. Kita pun terkejut orang, kan? Rumah besar-besar, kereta besar-besar, dan bini pun besar. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Penipuan dalam merebut harta benda dunia, sanggup tipu, khianat, duit surau pun dibalut. Contoh, duit masjid pun ditipunya, duit amanah anak yatim jaga pun ditipunya. Kemudian saling memarahi, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Maka apakah ubatnya? Ubatnya Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Jadi itu sebabnya kita hari ini kena pegang kepada sunnah Nabi dan juga Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan tunjuk kita ni nak sayang Nabi. Ada sebab, kan? Ada sebab kita nak kena sayang Nabi. Kerana pada hari ini kita kadang-kadang kita dah terlupa. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran tu, Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Kita duduk kat surau ni, kan? Kita duduk kat surau ni tak lama pun, dalam sejam dengar ceramah. Orang kat luar tu macam-macam buat. Ada yang tak semayang pun ada kat luar tu. Leka je dia dengan relax, makan kat restoran banyak, kan? Keliling ni kau dah makan ni, nampak? Kan? Relax, macam tak ada apa-apa, tengok bola, golak-golak, contoh lah. Suka-suka, kan? Kesenangan memperdayakan. Berapa lama hidup je cakap. Contohlah Samsul Debat lah. Tengok, arwah abah saya meninggal dunia ketika genap usianya 50 tahun. Arwah abah saya meninggal dunia usia muda, dan dia manusia yang paling kelakar sekali yang saya pernah kenal. Bayangkan dia 50 tahun dia meninggal, kita orang terkejut, sakit apa pun tak. 50 tahun Allah ambil nyawa dia. Maknanya contohlah, abang ni umur berapa? 28. Maknanya kalau ikut umur abah saya tinggal 22 tahun lagi nak hidup. Macam tu lagi. Macam saya ni tak sampai 10 tahun lagi nak hidup kalau ikut umur arwah abah saya. Macam tu je kita fikir. Mana yang dah lebih 50 tu steady lah, kan? Bonus Allah bagi keperluan lebih. Tu sebab siapa yang berusia emas, siapa yang usia tua, syukur, sebab itu pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai usia tua. Semalam ada budak bayi, kan, apa ni, baby tu, budak berapa tahun, atuk bawa sekejap meninggal, lemas, dengan atuk sekali lemas. Betul tak? Nak cakap apa? Tu 3 beranak tu meninggal dunia, tak tahu apa hal, kan? Orang pun pelik, kan? Ada tu terbakar, berpelukan sesama sendiri, kecil lagi, tak sempat tua pun. Nak tunjukkan. Itu sebabnya Allah Ta'ala ni bagi kita, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak.
Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya masuk pada cerita sunnah tu, nak beritahu, dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Dunia yang kita kumpul untuk kita tinggalkan, tetapi akhirat yang kita siapkan tu bakal kita datang pada dia. Tu sebabnya kan, bila kita kumpul dunia banyak-banyak, hati jadi berat nak tinggalkan dunia. Bila kita terlampau sayangkan dunia, sayangkan bini, tak nak mati. Janganlah abang mati sebelum abang puas menikmati kasih sayangmu. Oh mak ayat kan. Kau matilah, banyak cerita kau kan. Macam itulah. Abang, janganlah abang pergi dulu, saya masih belum puas menikmati kasih sayang dan cinta abang. Macam tu kan. Mati lelaki tu tak sampai 3 bulan nikah lain. Cerita kan. Cerita. Nak cakap apa? Ni dah jodoh Allah Ta'ala bagi, nak buat macam mana? Ya, itu sebab saya kata dunia ini kesenangan. Tapi kalau kita sayang isteri, dunia. Sayang suami, dunia. Tetapi melainkan kita bawa mengikut landasan agama menuju akhirat. Tak adalah kita menyesal, kan? Bila kita menambah bekal akhirat banyak-banyak, tak sabar pula nak balik akhirat, sebab harta yang kita hantar dah banyak kat sana, mudah-mudahan, kan? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni tak nak kita besok dibangkitkan dalam akhirat besok kan, mati esok kita dah dibangkitkan semula akhirat dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang. Kena bergomong dah balik dah. Kan? Telanjang bulat tanpa sibuk nengok orang lain punya. Tak ada masa tu akhirat. Ui, tu bukan pengusi surau, tak ada. Ui, Samsul debat lah, tak ada. Selfie lagi tak ada. Masa akhirat besok ikut amalan masing-masing. Dan masa tu nampak suami lagi, suami nampak isteri lagi, nampak mak ayah lagi, mak ayah nampak anak lagi, nampak kawan lagi, pengusi lagi-lagi daripada kita. Pengusi satuan penduduk lagilah banyak hutang dengan orang. Oh, jangan main-main. Semua orang tuntut yang tak puas hati dengan dia. Yang kutuk-kutuk dia pun lagi. Masa hidup kita balut tuan-tuan orang ni, kita berhutang dengan orang. Kita kutuk orang, berhutang kita dengan orang tu. Besok sompak dia lagi, nampak ni lagi, kelang kabut, huru-hara. Masa tu matahari jarak dia sejengkal, bayangkan matahari sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jongkal pun puas pasang kipas tak agak sejuk lagi. Berapa luh tak apa hal, tiba-tiba ramai kan. Inilah surau yang paling handal kali tuan-tuan. Aircon pasang, kipas buka, pintu pun buka, sejuk sampai ke flat tuan-tuan. Itu sebab saya khabar jangan duduk kat apa tu, kat koridor tu, masuk dalam ni banyak kosong ni kan, panih tu tak panih kan. Tak ada tuan-tuan, cakap macam mana pun jam tu bega tuan-tuan kan. Jadi makna kata sejengkal tu ada yang peluh dia sampai buku lali, bergenang peluh sampai buku lali, ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada yang sampai telinga, ada yang lemas terus. Belum sampai cakap, ada yang kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam neraka terus, ya Allah, tak tahan dengan pada masyar ni, dia kata. Sedangkan neraka lagi teruk daripada itu. Neraka lagi teruk tuan-tuan. Tapi orang tak tahan dengan padang masyar. Itu sebab nak tunjuk azab dia masa tu. Masa tu kalau lalu nampak pula, lalu pula dekat telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ni, kalau ikutkan dia segi 4, nak mengelilinginya tu sebulan perjalanan. Tetapi ada malaikat yang jaga tu, ada penjaga yang jaga tu. Kita lalu nak singgah, siapa yang dapat sotogok jadilah, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nak minum mari tu tengoklah amalan. Yang datang surah Al-Ikhlas pun payah nak minum telaga Kautsar. Aku nak minum, kau macam mana kau fikir kau jalan? Jalan, tak dapat minum dah. Yang datang surau pun tak confirm, tapi ada harapan. Ada harapan, amin, dapat. Macam tu. Kemudian bila teruskan perjalanan, masa tu lah kita jumpa siapa yang boleh tolong kita. Kita pun jumpa lah pada satu Nabi jumpa. Kita minta, wahai Nabi Adam, tolonglah aku. Wahai Nabi Adam, tolonglah aku. Nabi Adam kata apa? Nabi Adam kata tak rapat dah. Ni saya terjemahkan tu macam tu berat dah.
Apalah cakap rambau lah Nabi Adam tu. Nabi Adam kata tak dapat dah. Nafsi sendiri-sendiri tak dapat tolong. Kemudian jumpa pula Nabi yang lain, jumpa Nabi Ibrahim, tak dapat ke. Nafsi sendiri-sendiri tak dapat tolong dah. Jumpa pula dengan Nabi Musa AS, wahai Nabi Musa, bantu aku wahai Nabi Musa, tak dapat dah, tak dapat tolong. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi pada malam ini, jarak masa nak jumpa satu Nabi dengan Nabi yang lain, jarak masanya 1000 tahun perjalanan. Akhirnya Nabi Musa kata, tak dapat tolong dah. Yang boleh tolong kau ni, seorang je boleh tolong kau ni, Muhammad nama dia. Sebab apa? Semua Nabi dia tengok je kita ni dekat dahi ni, dia dah kenal ni umat Nabi Muhammad ni. Ni umat Nabi Muhammad dia kenal. Tak kira lah hitam, gelap, kuning, merah, risaulah. Mata sitab ke buntang, sepet hidung, tak ada masalah. Memang dia kenal ini umat Muhammad. Ada pandangan kata, ada tertulis ni, ada tanda ni, yang kita ni umat Muhammad. Masa tu lah ringkas cerita, pendek kan je. Kalau saya cerita sama Nabi kan tak sampai habis ceramah malam ni. Akhirnya jumpalah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah, ya Rasulullah, bantu akulah ya Rasulullah. Kita nak apa? Kita nak apa dengan Nabi ni? Nak apa? Syafiqah apa? Syafaat. Asyik baik betul. Ini syafiqah tadi. Nakkan syafaat. Nak syafaat Nabi. Apa jenis-jenis syafaat kita dapat? Antaranya pertama, dapat masuk syurga tanpa hisap pertama. Kedua, dapat keringanan di padang mahsyar sebelum masuk syurga. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Dah masuk dalam neraka, tapi sebab ada secepis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita, pindahkan kita masuk ke dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Secepis keimanan pun tak ada. Sebab apa? Surau pun tak nak datang, macam mana? Lepas tu cakap apa? Alah, pergi surau tak belum tentu lagi baik, Ustaz. Betul juga. Tapi ada harapan jadi baik. Datang surau. Tadi budak tu main-main dia tadi kat luar tu semayang. Saya sampai, susu dubat. Saya nampak tadi. Lepas itu saya berdiri sebelah dia. Allah. Langsung jadi baik budak. Makna apa? Maknanya datang surau ada harapan jadi baik. Pergi disko belum tentu tak baik, Ustaz. Betul. Tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi mau pergi disko. Bonti weh, isyak. Belum pernah lagi. Jadi kita pun nampak Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalau Nabi jawab ummati, umatku kemari, bertuahlah kita hidup, tuan-tuan. Tapi kalau kita pandang Nabi, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kau siapa? Kau siapa ni? Aku tak kenal kau siapa. Maka sia-sialah hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka nak kenal Nabi ni macam mana? Nak kenal Nabi yang pertama, mestilah kita selalu sebut nama Nabi. Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam kita lah suka kek perempuan tu kan ada lagu Isabella adalah, suka Isabella. Oh Fatimah, Timah, Siti Haida, Zai, Zalika, Amalin. Suka budak India ke budak Melayu tu, sebut nama kan. Samsul tak ada lagu tu. Tak ada lagu, semua untuk perempuan. Tapi ada satu lelaki, iaitu Nabi Muhammad, kita sebut nama dia. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu sebut-sebut nama Nabi. Bila macam mana nak sebut? Selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak pada Nabi.
Sebut nama Nabi. Ini kadang-kadang orang perempuan selawat time terperanjat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Dapat skotul. Kan? Ya. Jadi kalau kita dengar nama Nabi itu selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama suami dia Muhammad, isteri daripada dapur panggil Abang Muhammad, jangan pula sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja. Faham? Jadi sebut. Sebab apa Nabi kata apa? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Itulah dia. Jadi selawatlah banyak-banyak. Digambarkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada seorang lelaki di zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bila dia nampak Rasulullah memalingkan wajahnya. Kenapa Rasulullah, kau marah aku ke? Kau tak puas hati dengan aku? Tak, aku tak marah, tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana pula kau tak kenal aku siapa? Bukankah semua ulama, semua orang cerdik pandai memberitahu bahawa sesungguhnya engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang benar. Aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayahku sendiri. Tapi aku tak kenalkan kau, kerana engkau daripada dulu sampai ke sekarang tak pernah sekalipun sepanjang hayat kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, dia menangis. Semenjak daripada itu, dia mewajibkan dirinya berselawat tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia mimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan kau. Selawat, kita nampak kecil selawat ni, kita sampai tak buat. Itu sebab kita tengok Ustaz Jafri kan dalam ceramah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kan. Selawat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak tengok di dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan bagaimana malaikat itu kepalanya sampai ke arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah sampai tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, dan bulu-bulunya menyamai jumlah keseluruhan makhluk yang ada dalam dunia. So saya nak tanya, besar ke tak besar? Besar. Tapi itu dikatakan antara saiz malaikat yang paling kecil. Ada yang lagi besar, itu dikatakan baru saiz malaikat Jibril. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, selawat aja sekali selawat, maka Allah akan memerintahkan malaikat yang saiz tu tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Dah menyelam, dia keluar je, dia kibaskan sayapnya, akan menitislah setitis air setiap bulu-bulu tu yang banyak jumlah makhluk tadi, dan setiap titis itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kepada orang yang berselawat sekali selawat. Jadi tuan-tuan, itu sebab Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Al-bakhil, bakhil apa maksudnya? Apa maksud bakhil? Hui, pandai Arab orang sini lah. Belajar dengan Ustaz Piramli dalam filem Haji Bakhil. Betul tak? Orang yang paling kedekut, al-bakhilu allazi zukirtu innahu falam salli alaihi. Orang paling kedekut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat. Itulah manusia paling kedekut sekali, Nabi kata. Dengan kelebihannya macam itu, orang tak nak selawat lagi. Ya Allah Akbar. Sebut dari nama Nabi, dengar tapi tak selawat. Allahu Akbar. Itulah manusia paling rugi sekali. Sebut nama Nabi, tak kisahlah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud selawat? Dah mula langsung koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak je kan. Tak apa, saya tahu orang ni tahu, cuma tak nak cakap je.
Selawat ini adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Tu sebab Nabi kata, sekali kamu salat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu, berselawat ke atas kamu. Tu maksud dia. 10 kali, tuan-tuan. Sekali kita, 10 kali Allah dan malaikat selawat kepada kita. Kenapa kita tak nak buat? Ataupun ya Nabi salam alaika, ataupun ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Itu syahadu sikit lah. Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram Ahmad al-hadi allazi. Kan ada dia punya chorus, ada punya lirik dia pun ada. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi ne. Faham tak? Saya pun tak faham. Tapi itu selawat syair Jawa, dalam YouTube jumpalah. Maknanya selawatlah ke atas Nabi. Itu cara Nabi nak dengar, nak kenal kita. Sebab kita selawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Nabi. Itu sebabnya penting kita buat selawat banyak-banyak. Kadang-kadang perarakan Maulid Rasul tu, saya tengok bukan main, tompah baju sepapan-sepapan, habis baju kat nilai 3 tu kan. Nak berharap hanya pasal daripada wakil flat Taman Dagang Jaya tu katakan, siap dengan spanduk tu, Rasulullah ku cintai, bukan main lagi bawa spanduk kan. Berharap lah dia, tuan-tuan. Tapi yang ada kat belakang tu, ada yang tak selawat yang belakang tu mining je, pemalih. Itu ya. Tuan-tuan, biar macam mana dengar suara ni, tapi kat mana suara tak jelas, tak selawat betul-betul. Itu sebab boleh selawat kan. Jadi ikutlah apa yang Nabi ajar kita. Selawatlah apa ya, selawatlah macam mana yang kita tahu. Selawat sebab kita mendoakan keselamatan kesejahteraan Nabi. Bencilah orang yang benci Allah dan benci Rasul. Jangan kita suka orang macam tu, sebab kita sayang Nabi. Cintailah orang-orang yang dicintai Rasulullah kan. Itu sebab kalau kita kata nak ajar anak, Nabi kata ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Dia kata adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak kita sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, ajar Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Isteri-isteri Nabi siapa? Anak-anak Nabi siapa? Cucu-cucu Nabi siapa? Ni macam mana nak sayang? Macam mana nak sayang kona pun tidak? Isteri Nabi tah dengan anak kona Siti Khadijah dengan Aisyah tu ya, 2 tu ingat. Yang lain tak ingat dah kan. Anak-anak Nabi tah Fatimah seorang tu. Lagi siapa lagi kan? Cucu kona Hasan Husin tu orang laju tu pun kenal nama saja kan. Jadi kena tahu. Yang kedua, yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Sebab dulu orang belajar Quran itu silibus dulu. Sekarang Al-Quran dan macam-macam ilmu kita boleh belajar. Tapi jangan ditinggalkan Al-Quran kan? Begitu juga kalau kita nak ikut akhlak Nabi ni, ni sunnah Nabi. Kalau kita nak buatlah yang sonang-sonang. Contoh sunnah Nabi yang paling sonang adalah minum air masak. Contoh saya ajar ya. Kalau kita nak minum air masak, contoh tak kira ni air zam-zam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Air zam-zam ni dia special. Kau botol ya cakap tu memang betul ya. Alhamdulillah kan. Selawat kita 3 kali. Tapi bila kita minum, katalah ni air kosong, ni air zam-zam, saya tahu tak. Tapi kalau kita minum air masak, cara Nabi minum paling kurang 3 togok. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
3. Lebih pun tak apa, dapat pahala sunnah. Tapi kena niat lah, ni aku ni minum macam ni sebab aku ikut Nabi, dan Nabi minum macam tu. Tapi kalau kita minum macam ni, contoh kan, tak payahlah pada sunnah lah, tapi puas lah minum kan. Makna kata minum ikut sikit minum. Nabi tertib, Nabi minum. Kita ingat macam tu juga Nabi makan. Nabi makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang taman dagang ni, selagi belum kenyang jangan berhenti. Dia lain pula, dia lain tuan-tuan. Jadi jangan kita macam tu. Itu sebab kalau pergi kenduri, pergi kenara macam hari ni, kalau kita tengok pihak surau dah readykan jamuan berupa nasi lemak bungkus. Contoh, saya perasan tadi baru sampai, dah bocor menu dah. Contoh, bila ambil, kalau makan nasi lemak makan, kalau tak makan jangan ambil. Satu, kalau ambil jangan tamak. Jangan kira rumah aku ada 5 orang. Jangan tamak, jangan hokap. Itu untuk orang yang datang. Faham? Ni kena beritahu ni, orang flat ni aku kenal sangat. Saya duduk jaga flat berapa tahun dulu, masa saya bekerja dulu. Saya jaga flat berapa tahun, habis ikan tu. Orang ni bungkus VVIP punya lauk pun dibungkus dia bawa balik. La ilaha illallah, parah tu. Tapi bukan orang sini nak sini tak. Jadi kalau kita jangan kira rumah kita, kita fikir kita yang datang, hak kita tu je, jangan ambil hak orang. Ingat tu. Pergi makan kenduri, ambil sikit, jangan ambil banyak. Kau ambil banyak tak sedap, kau cakap. Tak sedap lah makan pri. Kau kutuk pula. Dah lah kutuk, tak habis pula makan. Buang. Berapa banyak dosa buat je tu. Kalau ikut sunnah Nabi, ambil sikit je. Kalau sedap, ambil lagi. Tu sebab kalau kita pergi buffet, orang putih tu, kita sagan dengan orang putih ni. Orang putih datang ke hotel, makan buffet, ambil sikit, makan, dah habis, nak lagi, ambil lagi, zap, makan, nak lagi, ambil, makan. Lepas tu, enough already, dia kata. Dah penuh. Dia dah tak nak, dia dah kenyang. Orang kita, ambil. Dah duduk perjuangan belum selesai. Oi, mana kau dapat kambing tu? Dah nampak pula kambing. Balik pintu kambing. Hello betul. Contoh lah, Nabi aja macam mana, bab makan pun macam mana kan. Lepas tu jangan makan makanan yang terlalu panas. Tu Nabi ajar. Macam kau mana lah, minum pun jangan minum air panas, kau togok tu kan. Macam menelan bara api, Nabi kata. Tu sebab Nabi ni ajar cara minum ni biar elok perangai. Tengok tadi pertama nak bagi, senang je. Ni soalan bocor ni. 2. Pertama tadi selawat, sebut nama Nabi. Kedua, hidup dengan sunnah Nabi. Sebab Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, bukan 10, bukan 5. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi sayang kita. Nabi bagi standard paling senang sekali. Duduk majlis ilmu ni, sunnah ni, kita duduk tidur pun dapat pahala. Dia cakap apa? Kan? Duduk dah, mak duduk. Ada yang lalap. Contohlah. Tak ada masalah, tidurlah. Masalah. Saya adalah antara penceramah yang tak ada masalah kalau ada orang nak tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Macam mana pula dia ceramah dia tidur? Kan? Tapi satu yang permintaan, jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Tidurlah sesama. Jadi bayangkan Nabi satu sunnah, takkan satu pun tak boleh buat. Ya Allah tuan-tuan, satu tak boleh buat ke? Makan tadi tengok, makan sikit contoh.
Jadi kita makan sikit ni untuk apa? Sebab kita nak ringankan badan kita. Nak diet pun biar niat kerana Allah. Kenapa? Dapat ringankan badan, dapat ibadah pada Allah. Ni nak diet sebab apa? Nak lawa. Tak ada tuan-tuan. Kalau muka dah tak boleh belah tu, tak boleh belah kan lah. Macam tu lah ayat kan. Kan payah mana cakap kan. Lawa tak ada kena-mena dengan kuih tuan-tuan. Kalau buruk tu buruk lah. Tapi kecantikan tu subjektif. Kan tu maksud saya. Janganlah kecewa pula cakap yalah ni buruk, bukan. Yang buruk tu adalah kuih. Sebab apa? Ada orang nampak lawa warna. Aku memang suka betul dak perempuan tu. Apa yang kau mana? Gigi jarang. Jadi suka yang gigi jarang macam mana? Dan gambar dia tu lubang hidungnya besar. Dah ada gambar macam tu. Nak baik macam mana? Mata orang tak sama. Tapi cerita sekarang ni meringankan badan kita, kurangkan makan. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terdapat pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Selawat pada Nabi banyak. Dan yang kedua, sunnah Nabi ni cerita. Sunnah Nabi, makan. Apa lagi buat makan? Buah tamar. Apa susah buat buah tamar? Makan buah kurma. Apa yang payah awak? Saya cakap. Ini nak jumpa buah kurma bila? Puasa. Habis bulan puasa tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Habis bulan puasa, habis buah kurma kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Kalau tidak tu bulan puasa tu nazak-nazak dengan suara tu. Usup tayub. Yusuf tayub. Nazak dia dah. Pagi raya meninggal dia tuan-tuan, tak dengar suara dah. Bulan puasa tu hidup dia lagi. Lah kan. Itu sebabnya dalam rumah orang Islam ni, orang perempuan kena ingat tau, dua makanan sunnah kena ada kat rumah orang Islam. Jangan lupa. Pertama buah tamar, yang kedua madu. Faham tak orang perempuan? Faham tak? Alhamdulillah. Madu labah, bukan madu berdiri tu. Bukan madu Tesla tu, tak. Ya, madu labah. Jadi satu sunnah Nabi, makan apa yang susah kan? Itu pun susah kita. Beli buah kurma, letak stok ke rumah. Nabi kata barang siapa yang mengamalkan buah tamar 7 biji setiap hari, Nabi kata, maka akan dijauhkan daripada sihir dan juga keracunan. Nabi pesan. Nabi pernah terselamat daripada usaha orang nak racun Nabi, salah satunya sebab Nabi amalkan buah kurma. Tak kira lah buah kurma apa yang tuan-tuan suka kan. Kalau tuan-tuan nak cari kurma ni, tak kisah apa-apa kurma, bukannya daging kurma dah. Faham tak? Buah daging kurma cerita. Buah tamar, buah kurma. Dan kurma yang terbaik sekali kalau boleh kita carilah kurma Nabi, iaitu kurma ajwa. Ajwa alia paling tepat sekali. Tapi kalau hari-hari makan ajwa alia ni boleh botak kepala. Bukan sebab dia rasa harga mahal. Jadi boleh tak kisah. Kalau mampu bolehlah. Sekarang ni online banyak offer. Bolehlah online kan. Kemudian nak azan dulu ke tak ya? Tahu je. Okey. Kemudian apa lagi akhlak Nabi? Sunnah Nabi yang kita boleh amal kan? Nabi bagi salam. Nabi bagi salam. Jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tak, kau datang kat Samsul Ubat, seragah buat telefon dia. Selfie boleh? Jangan macam tu. Assalamualaikum Ustaz, ambil gambar boleh? Macam tu. Faham? Jumpa orang kat flat ni, Assalamualaikum. Jumpa kat flat ni, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak orang kat kedai, Assalamualaikum. Apa pula? Dia ramai. Kita ni ramai, dia lah bagi salam kat kita. Tak semestinya. Kita nampak, Assalamualaikum. Boleh. Sebab Nabi dalam banyak keadaan, Nabi bagi salam dulu sebelum orang lain bagi salam kat dia. Kita bagi salam dulu. Nampak tak? Pernah satu ketika salah seorang sahabat ni menyorok kat balik dinding tu, sebab dia nak sergah Nabi nak bagi salam. Dia nak sergah Nabi.
Baru dia nak sergah Nabi, Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Lah, macam mana kau tahu ya Rasulullah? Aku agak-agak kau ada. Dia kata biasanya kau ada kat sini. Nabi bagilah salam. Aku bagi salam, ada kau tak? Lah, Nabi bagi salam dulu. Kita ni pula pelik. Kau tak nampak, kau bagilah salam. Wah, dia sound pula orang tu. Dia tak nampak ni, pakcik kau ni. Benar, kau tak hormat, kau nampak kita ni, bagilah salam. Wah, pakcik ni pun sama bingai kan. Jangan fikir macam tu. Kita bagi salam dulu. Assalamualaikum, anak-anak semua nak ke mana ni? Oh, salam pakcik. Macam tu ha. Bagi salam hukumnya sunat. Masuk bila wajib dia oi. Main tembak. Bagi salam hukumnya sunat, menjawabnya wajib. Ada beberapa salam yang tak wajib jawab. Yang pertama, salam main-main, tak sah lah jawab. Assalamualaikum, tak jawab dah sepiwit, dan tu tak jawab. Tu tak payah jawab. Yang kedua, salam dekat toilet, tak sah lah. Tak sah lah jawab. Dalam toilet R&R tu, dia masuk, Assalamualaikum semua. Kawan tengah menagat, salam dia kan. Jawab. Dan yang ketiga, salam yang dibacakan oleh imam di penghujung solat, jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam, salam mam, jangan. Tak peganjat imam tu, faham jawab tadi kan. Ya. Jadi salam. Kan, setiap kali pulang ke rumah, Nabi menjadi orang pertama bagi salam, hingga kan ada sahabat yang sembunyikan diri semata-mata nak bagi salam tapi gagal. Nabi kekal menjadi manusia sentiasa pertama memberi Assalamualaikum. Bagaimana dengan kita? Ada hampir nak sama dengan akhlak Nabi ke tidak? Nampak orang bagi salam. Kedua, senyum. Senyum pun sunnah Nabi lah. Sonang lah. Yang penting niat. Aku senyum ni sebab sunnah Nabi kan? Tak ada manusia yang sentiasa manis wajah dengan senyuman selain Nabi kita. Hingga kan ada satu peristiwa yang mana seorang Arab Badui merentak kain Nabi. Dia nakkan kain lidak Nabi tu, dia tarik. Kain Nabi ni diperbuat daripada benang kain Najran ni memang benang dia kasar sikit. Bila tarik baru tanda merah dah. Merah leher Nabi ni. Dan bila dah tarik tu, dia nak ambil tu, Nabi tetap tenang dan membalas senyuman sambil kata, ambil lah. Cuba kalau kita zap bertanda kau pahal kau ni baik, tu kita. Tapi Nabi tak. Nabi boleh senyum tuan-tuan. Allahu Akbar. Cakap apa? Nabi boleh senyum. Orang tarik kita sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Nabi tenang tuan-tuan. Tenang, senyum. Nabi pernah satu peristiwa makan dengan isteri dia tu. Isteri dia bersiapkan makanan bila Nabi makan. Bila Nabi makan, terasa masakan Aisyah ni masin. Nabi beri senyum, panggil, Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balikkan buat tuan. Nampak bini kata, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni. Nak kata biru merah, nak kata merah ni, nak kata bulat lonjong kan. Panggil lah macam mana pun. Ya Humaira, maksudnya panggilan yang menyenangkan hati dia. Sayang, ayang, ling, dinda, baby. Gali lah dong, baby tu kan. Panggil lah nama yang menyenangkan. So Nabi panggil, Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan maksudnya. Maka si Nabi pun datang, ada apa ya Rasulullah? Nabi kata, ingat tak dulu masa mula-mula kita kahwin, kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah? Sekarang kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi bila suruh isterinya suapkan dia lagi. Bila suap, Nabi senyum aja, kunyah macam biasa. Nabi, sunnah Nabi kunyah berapa kali? 21. Berapa kali? Carilah ayah wana lah kan. Nabi memang Nabi kunyah perlahan-lahan, tertib Nabi makan.
Masin tu pun Nabi tak buat muka. Tak ada. Nabi senyum dan kemudian kali ni bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap daripada Aisyah, zap langsung dicapai pinggan tu, bola dia tahu masin ni lah. Macam tu lah Nabi. Cuba kalau kita, kau sendiri kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Mak dia punya ayat. Kan? Nabi macam tu. Pernah satu ketika ada seorang fakir miskin bawa buah, dia bagi hadiah. Ya Rasulullah, sudilah terima buah daripada aku ni. Kalau tak silap saya dalam riwayat tersebut buah anggur. Nabi pun ambil. Dekat-dekat dengan Nabi masa tu dah sahabat, tapi Nabi tak ajak dia makan sama. Nabi mau makan bismillahirrahmanirrahim, Nabi mau makan. Ambil, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Senyum, Nabi makan lagi. Sahabat ni pula fikir, biasa Rasulullah ni diajak, makan hari ni tak diajak pahala pula makan seorang ada. Tu terjemahan tu. Kemudian habis Nabi makan, berlalulah fakir miskin tu tadi dengan senang hati sebab Nabi suka. Nabi makan sampai habis. Lepas tu sahabat-sahabat tadi pun datang. Ya Rasulullah, sampai hati Rasulullah, biasanya kau ajak kami makan, kenapa kali ni kau tak ajak kami makan? Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Aku tak nak, pertama aku nak jaga hati fakir miskin. Kalau aku ajak kau makan, aku takut kau tak boleh jaga mulut kau tu. Masam kecil hati dia. Dan yang kedua, sesungguhnya aku tak sanggup memberikan sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Nampak? Satu perbuatan Nabi jaga hati dua pihak. Fakir miskin Nabi tolak, Nabi makan, Nabi senyum sebab nak jaga hati dia biar dia suka. Dan sahabat-sahabat dia tak diajak, takutkan dia makan, dah lah masam. Masam buah ni, kecil hati fakir miskin. Nampak tak? Tengok. Begitu juga sifat yang seterusnya sunnah Nabi, syukur. Syukur banyak-banyak. Pernah satu malam Nabi berada di dalam selimut bersama dengan isteri dia Aisyah. Duduk dalam selimut, Nabi kata, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat 2 rakaat barang seketika, bersolat sunat barang seketika. Nabi minta izin. Bukan mana Nabi takut bini, tu kata-kata cantik, kata-kata pujangga. Contohnya, wahai isteri abang, izinkah kau kalau abang pergi kerja sekarang? Pergilah kau wahai suamiku. Berambuihlah dorang agak macam tu lah bini kita cakap kan. Dia nak guna bahasa puitis. Betul lah tu. Wahai isteriku, izinkan abang pergi dahulu. Ingat bang, janganlah lupakan daku di sini. Macam tu lah laki orang. Barulah betul. Nabi kata, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat barang seketika wahai isteriku? Apa jawab Aisyah? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama denganku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Macam tu lah. Bahasa cakap dengan isteri, isteri cakap dengan suami. Tahu. Dan bila Nabi pergi, Nabi ambil dulu, tak dengar bunyi macam air mengelegak ni. Apa bunyi? Bunyi apa? Rupanya bunyi Nabi sedang menangis ambil wudu. Kemudian Nabi solat, Nabi menangis, Nabi rukuk, Nabi menangis, sampailah Nabi sujud, duduk, Nabi bagi salam, Nabi menangis. Kemudian Aisyah tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis kerana tak ada syukurku kerana Allah menggunakan aku sebagai insan yang tidak berdosa. Tengok, menangis tuan-tuan. Nabi syukur. Kita ni yang banyak dosa pun tak menangis semayang tuan-tuan kan. Itu cerita syukur. Begitu juga Nabi satu hari tu Nabi lapar, mana nak cari makanan ni. Nabi keluar cari makanan. Masa tu di Madinah, tersompak dengan Abu Bakar. Kau kenapa kau Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah dengan aku, mari kita sama-sama cari makanan. Tersompak pula dengan Saidina Umar. Kau ke mana Umar? Ya Rasulullah, aku lapar Rasulullah. Samalah, kami ni pun lapar ni, marilah. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni, Nabi kita, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar, jalan-jalan cari makan.
Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, kalau siapa yang nak pergi Madinah kan, siapa pergi umrah, pergi Makkah, pergi ke Madinah, dekat pintu Babu Salam tu, keluar daripada pintu tu sikit ada satu tembok tegak tu. Dia letak bumbung tapi dia tak letak label apa-apa. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah yang mana Nabi pilih untuk bermalam ketika peristiwa hijrah tu. Jadi bila jalan-jalan sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi pun bagi salam. Bila bagi salam, Abu Ayyub pun jawab salam. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku ni? Maka Nabi sebut apa? Sesungguhnya kami lapar. Ada tak makanan di rumah kamu, wahai Abu Ayyub Al-Ansari? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi pun kata apa? Alhamdulillah. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Bila Nabi minum, lepas tu Nabi sambung dengan satu ayat. Nabi sebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu bika fahaddits, hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat malam ni. Contoh, Alhamdulillah elok ramai surau malam ni. Alhamdulillah malam ni ada orang pada luar taman ni pun datang. Contoh lah kan. Alhamdulillah tak pernah orang perempuan ramai sampai ke dapur tu kan. Alhamdulillah. Contoh, Alhamdulillah Allah bagi aku sihat hari ni. Malam tadi berapa ramai orang tidur, tololap tak sampai minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi. Lah kenapa aku hidup lagi ni? Tak ada. Nampak tak? Jadi makna belajar bersyukur. Kan? Belajar bersyukur. Kemudian apa lagi? Nabi adalah manusia yang juga pandai bersenda gurau. Bersenda gurau dengan anak-anaknya. Bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Nabi siap jadi kuda. Nabi jadi kuda. Anak cucu dia main dekat belakang, dia jadi kuda. Kemudian semua dah habis main-main tu, ada sahabat nampak macam mana Rasulullah boleh biarkan anak-anak cucu dia main dia macam tu, panjat-panjat belakang dia, kemudian pegang-pegang kepala dia. Jangan buat macam tu, sahabat kata. Kemudian akhirnya setelah main-main bergurau tadi, semuanya berbaris, cucu-cucu anak-anak Nabi semua berbaris. Nabi cium dahi seorang Nabi cium. Terkejutlah sahabat-sahabat kata, aku pun tak pernah cium anak aku macam tu. Apa Nabi jawab? Nabi jawab apa? Mala yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Ya. Siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Itu sebabnya kono sayang. Nabi bersenda gurau. Pernah sahabat-sahabat dia bergurau dengan Nabi, makan buah tamar. Bila makan buah tamar, macam kita makan sate lah. Tuan-tuan pernah tak makan sate? Makan sate, bila dah habis tu lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita, macam dia makan banyak. Pernah buat tak? Pernah buat kan? Rupanya zaman Nabi dulu dah berlaku. Dia makan buah tamar, biji kan, dan bila Nabi tak nampak, dia letak kat pinggan Nabi. Sahabat-sahabat ni letak kat pinggan Nabi. Sudah penuh pinggan Nabi tu kan. Penuh pinggan Nabi. Pinggan sahabat-sahabat kosong. Nabi biar Nabi makan macam biasa. Kemudian sahabat tu, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi kata, Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kau tolan. Nabi kata macam tu. Dah pinggan dia kosong, mana pergi biji kau yang kau makan tadi? Tergalak lah sahabat lah, kono dah gitu. Dia nak main-main macam mana? Nampak tak? Nabi bergurau. Nabi dengan isteri Nabi pun Nabi bersenda gurau. Nabi main koja-koja. Nabi main koja-koja dalam rumah balik nanti buat. Jangan kat luar rumah, kat koridor tu semua tak usah, orang nampak. Dalam rumah main koja-koja. Kocik rumah tak kira lah, buatlah macam mana pun. Ini main nyuruh. Rumah pula bosak, 3 hari tak jumpa. Rupa dah koreh, orang tua tu dah mari tu lah. Tak cukup oksigen, sasak napih lah. Pakai anjing pengesan.
K9 ke datang. Kenalah maknanya bergurau senda. Bergurau. Masalah pula suami isteri bergurau senda. Ini yang bergurau boyfriend girlfriend. Mahal lah. Kan? Jangan mengaduh. Ni orang flat ni tolong jaga sikit perangai anak-anak ni. Tolong jaga. Jaga ihtilat. Daripada awal nak kena jaga. Jangan biar anak kita bebas sangat. Tolong jaga. Ni banyak sangat ni banyak masalah-masalah sosial sekarang. Tolong jaga. Biar ya anak elek pegang-pegang tangan dengan jantan tu dengan depan semua orang. Tak ada maruah ke? Dengan tahap kau belum kahwin. Jaga. Naik motor, membonceng, menjongket. Kolok jantan tu punya rapat 7 orang dia duduk belakang. Yang dah kahwin tak ada lah macam tu dah. Tolong jaga. Kadang orang mak lah sama, peluk kuat-kuat sikit kan jatuh kan bangang tu mak. Jangan. Orang lelaki ingat ya, kan kita ni dayus bukan sebab takut isteri. Dayus jenis seorang lelaki apabila dia membiarkan anak isterinya terbabit dengan maksiat dan dia tak rasa apa-apa. Dan dia tak tagur isteri dia, tak tagur anak-anak dia. Pakaian awak ni ketat sangat, jangan pakai macam ni. Tegur. Dia degil juga, dia dosa. Awak ni kenapa pakai macam ni? Memang awak pakai ni semua bagus, awak pakai tudung, tapi baju awak ketat sangat. Kita kena tutup aurat, bukan balut aurat. Nampak tak? Pakai tudung, lepas tu zap sini. Zap tolak sini. Dada tunjuk kat orang. Ini sudah betul. Kan? Betul. Jangan orang lelaki jadi dayus sebab itu. Ya. Tolong ni jaga ya. Bersenda gurau Nabi dengan isteri Nabi. Nabi main lumba lagi dengan isteri Nabi. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri dia menang. Bagi sebab apa? Nabi panglima kata tentera, ketua tentera ni. Nabi cergas, Nabi memanah, sukan berkuda, berenang pun Nabi hebat. Tapi takkanlah Nabi boleh kalah lumba lari dengan isteri dia. Tak, Nabi bertolak ansur nak bagi tahu. Kan? Kemudian apa lagi? Nabi sedekah. Mana tabung tadi? Mana tabung tadi? Dah hilang dah tabung. Tak berapa kosong lah. Tu tabung tak masukkanlah. Ada orang ni di kalangan kita ni ada tengah apa ni? Macam mana aku nak cari duit ni? Susah untuk hidup sekarang kat KL, kota metropolitan ni. Kan? Nabi dah ajar, barang siapa nak dimurahkan rezekinya jangan tinggalkan 2 amalan ini. Nabi kata. Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan lupa, jangan tinggal amalan sedekah subuh. Siapa nak berubah hidupnya, buat 2 ni. Orang yang datang surau Al-Ikhlas untuk solat subuh ada harapan solat sunat 2 rakaat dia tak tinggal sebelum subuh. Datang surau. Yang kedua, datang surau jangan berlenggang bawa lato-lato. Bawa tolu je. Bawa duit kurang-kurang 10 sen, 50 sen, RM1 sumbek dalam tabung sebelum subuh. Nak tengok hidup kita berubah tak berubah, cuba buat seminggu tengok macam mana. Dengar apa saya cakap malam ni ada sebab tu, buatlah tuan-tuan. Hidup tak senang tuan-tuan. Orang berniaga pun tengah pening kepala tu. Barang makin mahal, nak jual mahal pula tak boleh sekarang. Si baik nasi lemak ayam kukus tu sedap tapi jalan tu tadi. Tapi jalan tu sedap. Yang berada rambut panjang tu. Air kepala, air kelapa. Sedap. Kenalah. Dia punya tu pandailah. Saya ni teliti sikit buat makan ni. Tapi macam tu lah. Tapi memang sedap lah. Bagus lah. Saya punya tim cakap sedap tadi. Sedap lah tu. Kan? Jadi mana kata itulah dia sedekah. Kalau kita sedekah apa lagi? Macam sedekah makanan. Kita berniaga lebih-lebih kat orang sedekah. Berapa ringgit semua? RM5.5 bagi RM10. Tak apalah bang, balance tu saya sedekah. Buat.
Kan? Macam tu. Kan? Jadi sedekah lah. Sebenarnya sedekah tak pernah memiskinkan orang. Tak pernah. Kemudian apa? Bersilaturahim. Antara amalan masuk syurga ialah mengeratkan satu rahim. Tak ada ruginya menjaga tangan dan lidah kita dengan satu rahim. Jangan kita fikir benda lain. Selagi mana dia Islam dan dia amal Islam, dan dia ni sama-sama mengamalkan Islam macam kita, maka wajiblah kita baik dengan dia. Selain daripada tu Nabi tak ajar. Kenapa kau tak baik dengan dia? Dia ni geng pengisi persatuan penduduk yang lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia, dia ni geng politik belah sana. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Dia parti ni ke parti itu, dia pada lantak lah tampilan raya sok pangkah lah tuan-tuan. Malaysia telah diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Macam tu lah. Jadi kalau tuan-tuan tampilan raya tuan pangkah lah. Tapi sesama kita jangan kita burak politik pun jangan. Tak usah. Masing-masing ada fahaman dan pandangan masing-masing. Tak usah diperbesar-besarkan. Ini tak usah. Jangan pening-pening kepala. Ya. Jaga silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Bersalam dua orang, salam, aku minta maaf, iyalah aku pun sama minta maaf, tapi yang seorang tu dia tak ikhlas, dia tak, aku takkan maafkan kau. Dalam hati dia dengan Allah tak selesai, kita yang ikhlas minta maaf tadi insya-Allah selesai. Dua perkara yang paling susah nak buat tapi mulia di sisi Allah. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Kenapa kena minta maaf? Kadang-kadang orang tu tak nak minta. Sebab apa? Bukan salah aku. Aku lagi tua daripada dia lah. Asal aku minta maaf lah. Bukan salah aku. Tu paling popular sekali. Bukan salah aku. Asal aku minta maaf lah. Aku pak saudara, dia anak saudara, dia lah kena minta maaf dengan aku. Kenapa bukan kira itu? Kalau boleh minta maaf lah tuan-tuan. Pertama, tak kira lah dia muda ke dia tua. Tak kira lah dia orang atas ke orang bawah. Tak kira lah dia anak buah ke tak buah. Tak kira lah dia bukan salah dia ke salah kita ke. Tak kira. Kenapa kena minta maaf? Sebab tak tahu bila mati. Kita tak nak minta maaf. Kita bergaduh dengan dia ni, tak nak minta maaf. Dengar-dengar dia sakit, Allah sian dia. Angin nak jumpa dia lah, nak ziarah dia, nak jumpa dia. Tiba-tiba malam tu, bang, jadi tak banyak pergi tengok kawan abang. Besok lah, malas lah. Malam ni nak tengok bola lah. Contoh, meninggal dia malam tu. Tak sempat minta maaf. Tak sempat. Mungkin kita sempat memaafkan setelah dia tak ada, tapi tak sempat minta maaf kan dia. Nampak tak? Nabi ajar maafkanlah. Tuan-tuan, ada seorang lelaki ketika zaman Nabi, Nabi sebut sesungguhnya lelaki itu, Nabi kata dekat Masjid Nabawi, Nabi tengah duduk dengan sahabat, nampak seorang lelaki masuk. Nabi kata sungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Hari yang lain tersempak dengan lelaki yang sama, lelaki itu ahli syurga. Hari yang ketiga tersempat lelaki sama, dia tu ahli syurga. Sahabat tanya, kenapa lah dia tu ahli syurga katnya? Jadi dia orang pergi ke rumah lelaki tu. Sampai ke rumah tu dia kata, boleh tak kami nak minta tolong? Tolong apa? Kami nak tumpang bermalam dekat rumah kamu, boleh tak? Boleh, silakanlah, tapi rumah aku ni tak adalah besar sangat. Tak apa. Apa kau jual sahabat ni? Meninjau, mengintai, tengok dia buat apa ke rumah tu. Sampai dia dikatakan ahli syurga oleh Nabi. Tengok, tidur sama, makan sama, mandi sama, macam biasa lah. Tak adalah nampak polik ramalan dia tu. Nak kata mengaji pun biasa-biasa je. Macam mana Nabi boleh kata dia ni ahli syurga? Maka selepas tu, lepas 3 hari dia tak dapat jawapan. Kami minta maaf Syekh, kami cuma nak tahu, Rasulullah ada sebut kamu ni ahli syurga, apa amalan kamu sebenarnya? Dia kata apa? Tak ada apa pun yang aku buat, cuma yang aku buat setiap hari ada 3 perkara. Sebelum aku tidur, aku tak lupa buat 3 perkara. Pertama, sebelum aku tidur, aku niat dalam hati, aku maafkan semua orang. Itu nombor 1. Yang kedua, aku niat, ya Allah, kalau aku hidup lagi esok, ya Allah, aku niat, aku nak buat baik dengan semua orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya Allah, aku niat, kalau aku hidup lagi esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Sebabkan 3 niat sebelum tidur ni tuan-tuan, dia ni dikatakan ahli syurga.
Kita maafkan orang, hati tenang tuan-tuan. Kemudian apa? Salat. Jaga salat. Jaga salat 5 waktu. Kadang-kadang jantan period tak berhenti pahala. Tak datang surau tahap popet yang dipakai pun tak tahu tuan-tuan. Lelaki pergilah surau, pergilah masjid. Tuan-tuan, selagi mana surau ni ada, insya-Allah, selagi mana ada orang hidupkan aktiviti di surau ni, selagi itulah tenteramnya masyarakat kat luar ni. Sebab imam doa tak pernah doa untuk diri dia, dia doa untuk semua. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Contoh kan tu semua tu. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampu lah, mana ada. Ya. Jadi macam itulah. Kemudian apa? Sabar. Kan Nabi kena baling batu dengan penduduk Taif, berdarah-darah tuan-tuan, sampai bertakung air darah, bertakung darah kat dalam sepatu Nabi ni. Nabi tonggeng dengan kasut Nabi ni, menitik ni mencurah-curah peluh darah darah Nabi ni. Dan Nabi sedih tuan. Malaikat kata apa? Wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni yang hukum ganang biar dia mati? Kalau kita tuan-tuan, elok benar lah tu, aku menggoram dengan orang Taif ni. Tak, Nabi kata apa? Nabi kata tak apalah, jangan. Nabi kata barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mudah-mudahan anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Makbul tuan-tuan, hari ni 100% penduduk Taif Islam. Itu sebab kata tadi kan, kena jaga tuan-tuan, jaga. Sabar tuan-tuan. Nabi tak ada tahu bongi tuan-tuan kan. Cubalah kalau kita dah kena balik kepada malaikat nak buat proposal, nak tak kena, oi elok benar ke tu, aku mana geram dengan orang Taif ni. Kalau Nabi setujulah dengan proposal malaikat, alamat yang penduduk Taif lenyap atas muka bumi tuan-tuan. Dengan Taif lenyap. Nampak tak? Dan begitu juga jaga solat. Jaga solat. Solat 5 waktu jaga. Kalau dulu tak solat, pastikan kita solat. Kalau dulu solat seorang-seorang, pastikan sekarang semua solat berjemaah. Dulu solat berjemaah, tapi lepas bagi salam bakal capuh balik kan. Ada lagi yang risau, ada lagi. Tak apa. Bakal capuh balik atau bakal capuh berdosup balik nak copek. Kan? Kalau yang tu lepas ni zikir dulu, baru doa baru balik. Macam itulah. Cuba kita improvekan diri kita. Tak tahu belajar, jangan main belasah ya. Kalau nak belajar tu, sebab nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara tuan-tuan dan puan sekalian. Yang pertama mesti dengan ilmu. Yang kedua mestilah ikhlas. Yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Pergi surau semayang tapi perangai macam tu gak tahu makna ada masalah dengan ibadah dia. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan tu bermula dengan niat. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag ya? Macam tu. Kemudian apa? Sayang. Nabi sayang siapa? Nabi sayang kepada anak-anak yatim. Aku penjaga anak yatim berada di bawah syurga begini. Dan bagaimana Nabi menunjukkan jari telunjuknya, jari tengah merenggangkan antara kedua-dua jarinya. Dia tunjukkan, Nabi tunjukkan keadaan. Bagaimanakah bila kita ni jaga layan anak-anak yatim, sayang anak yatim, maka balasan kita ni nak dekat dengan syurga tu dekat betul. Rapat betul dah nak dapat syurga. Apa lagi? Nabi suci dan bersih. Jangan buat muka longot ya. Kalau pergi semayang, pakailah elok-elok kan. Janganlah pakai t-shirt sahaja. Betul lah, t-shirt ni bersih. Kadang ada tulisan nak belakang tu, kelas 3 merah. Tak pening orang belakang tu, Allahu Akbar, 3 merah. Lah Mamat pun nak kelas ni punya. Fatimah Hadozila, Allahu Akbar lah, belum baca ni dah rukuk pula dah. Kan
Lagi satu lagi kan, kalau kita pakai jubah kan, pakai jubah ni saya beritahu je lah, bukan kata apa. Kalau kita nak betul-betul nak ikut sunnah, pakai jubah lah, pakai jubah lengan panjang. Nah, macam saya ni baju ni kurta, bukannya jubah kan, kurta lengan panjang. Jubah lengan panjang. Kalau lengan pendek itu orang Arab bawa tidur. Jubah yang lengan pendek tu orang Arab bawa tidur tu, kadang kita tak perasan tu kan. Jubah lengan pendek, kalau panggil lah, mana tahu tiba-tiba ada rezeki pengusi panggil orang Arab jadi imam, dia pun pandang ni nak semayang nak tidur kan. Macam tu lah. Tak apalah kan, kita tahulah. Kemudian apa? Sejuk mata memandang, yakni kemas, itu juga sunnah Nabi. Kemas kereta biar elok, rumah kemas, itu sunnah Nabi. Nabi tolong isteri dia di rumah. Nampak tak? Nabi pun takkan menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Kalau kita fikirkan tu buat macam tu, dapat satu kepala sunnah. Nampak? Kemudian akhlak ni yang kita kena tengok. Apa lagi sekesempurnaan Nabi buat tu, maknanya buat betul-betul, bukannya buat simple-simple main-main, tak. Nabi kata Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Tu Nabi sebut. Kan susah pun nak pakai wangi-wangian, itu pun sunnah Nabi. Kalau kita pakai wangi-wangian tu, kalau nak dapat sunnah pahala lebih lagi, kita tanya kawan, okey tak bau ni? Okey bau ni. Sebab kita pilih yang terbaik. Itu pun sudah Nabi. Nabi kalau pakai wangi-wangian, Nabi pilih yang terbaik. Malam ni ada satu wangi-wangian terbaik juga, nama dia SD Perfume, minyak wangi Samsul Debat, boleh bawa solat, tahan lama, standard international. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu dia tu. Tengoklah kan, tuan-tuan barulah sendiri. Jadi tuan-tuan, 3 perkara yang kita kena minta dalam dunia ni. Pertama, hidayah, supaya dapat beza benda baik benda buruk. Keduanya, maghfirah, keampunan pada Allah. Dan ketiga, rahmat Allah. Hanya siapa yang nakkan rahmat Allah, nakkan rahmat Allah, maka dia akan dapat masuk syurga. Ya. Jadi tuan-tuan Ustaz, jangan kita lupa, yang dituntut untuk kita buat, yang dijamin untuk kita dapat, maka kita usahakanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Jadi penting. Kata sebabnya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hidup kita ni sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia ni, lebih lagi sementara. Nabi, saya nak tanya, Nabi kita ni kaya ke miskin? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi kita ni kaya ke miskin? Kaya tuan-tuan. Sebab hari-hari Nabi tolong orang. Ada je sumber yang Nabi akan tolong orang, tapi Nabi memilih untuk hidup bersederhana. Kalau kata Nabi miskin, takkanlah Nabi tak boleh tolong orang hari-hari. Nabi boleh tolong orang hari-hari, bagi duit, bagi barang, bagi apa, macam-macam Nabi bagi. Itu cerita tuan-tuan. Ya. Jadi mana kata, kalau kita tengok Nabi kita ni yang terbaik lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebab kalau kita tengok Nabi ni sayang kita macam mana, sebagai ni penghujung lah ni, pernah satu ketika tengok tadi satu, Nabi sayang kita. Nabi sebut, siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Nabi sayang kita satu, bukan 10, satu. Takkan tak boleh buat. Pakai wangi-wangian, zap kita spray, Baygon spray, Fumakila kan, Shiltok kan, zap kita pakai. Tak, kita pakailah spray, zap, nak wangi. Kenapa nak wangi? Sunnah Nabi kan. Tak susah tuan-tuan. Itu pun tak boleh buat kan? Kedua, Nabi sayang kita. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi dia umur panjang-panjang. Nabi kata, jangan bagi umur panjang-panjang. Kalau umur kita macam mana? Umur Nabi 63 tahun. Lebih kurang lah orang Malaysia ni memang umurnya kebanyakannya 60-65 tahun. Kebanyakan. Yang 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Okay, dahsyat lah boleh sampai tu kan. Ada orang yang sampai nak roketkan 100 orang tu. Ada kan.
Tunku Ampuan Najihah baru ni, Negeri Sembilan kan, mangkat kan, umur dah 100. Jadi makna kata, habis kenapa pula kalau Nabi sayang kita, biarlah panjang umur Ustaz? Tak, yang Nabi yang panjang umur Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh masa tu kebanyakan umat dia pun hidup 950 tahun. Hui, bayanglah kalau kita umur 950 tahun tuan-tuan. Kosong surau ni tuan-tuan. Silap-silap yang pasang kamera ni pun dah pasang, dia beritahu saya, Ustaz dah habis kan, tolong off kan. Saya lah off lagi, dia pun balik. Agak lah macam tu. Bayang kalau umur kita 950 tahun, dia tak tahulah. Kau berapa tahun lagi kerja sebelum pension ni? Adalah dalam 300 tahun ni. Umat lama lah dah tunggu kan. Tak, Nabi minta panjang umur tu, Nabi jangan panjang umur umat dia. Sebab apa? Supaya kita boleh bajet. Bajet macam mana lah Ustaz? Yalah, saya nak tanya, berapa ramai sekarang? Okey, saya nak tanya, siapa yang umur sini lingkungan 40-an? Angkat tangan. Berapa ramai yang 50-an? Tak ngaku pula dia. Berapa ramai 50-an? Nak tengok ya? 50-an. Okay. Berapa ramai 60-an? 70-an ada? Tak ada, okey. Makna sambil tu tengok 40 kurang 50 dah ramai, 60 pun ramai. Sebab apa? Kita dah tahu dah, kita dah tak ke mana dah lepas ni. Ada ulama terdahulu kata manusia ni ada 99 perangkap kematian. Aksiden kita terselamat, terlopeh satu. Ajak kawan-kawan terjun mandi, naik kita seorang, yang lain tak bangun dah, mati, lomeh contohnya. Terbakar, rumah orang semua terbakar, rumah kita je tak terlepas satu lagi. Tapi ada satu perangkap kematian yang manusia tak boleh lagi, perangkap musim tua. Lepas tua memang mati dah, tak ada apa dah. Tu sebab kita boleh bajet. Kalau kita umur 900 tahun tu, saya kata tadi tak ada lah, ambil lagi, belum lagi, baru 100 tahun. Ada 800 tahun lebih lagi ni. La ilaha illallah. Tu saya kata kan. Tu sebab Nabi saya kata. Dan kemudian pernah satu ketika Jibril turun daripada langit, dia jumpa dengan Nabi. Muka Jibril pucat. Kenapa kau Jibril? Kenapa kau pucat ni? Aku tadi sebelum aku turun, aku sempat tengok Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka, dipanaskan lagi daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya naikkan lagi suhu dia, bakar lagi dalam 1000 tahun sampai kan daripada putih tu jadi hitam. Percayalah wahai Muhammad, kalau terbuka lah sedikit pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Dengan tahap tu, ada orang kat Malaysia ni, tak apa weh, masuk neraka kejap pun tak apa, lama-lama masuk syurga juga. Kau cuba tengok. Tak tahu tu, menyanyi bukan main lagi. Lautan api sanggup kerenangi, minum air kopi pun bertiup macam itu, berenang lautan api kan. Tu kedua, tanda Nabi sayang. Kemudian apa lagi tanda Nabi sayang? Dah belum lagi, tak habis cerita. Bila malaikat turun tu, bila malaikat tu cakap neraka macam tu, neraka ni macam mana? Neraka ada 7 pintu wahai Muhammad. Apa 7 tu? Untuk siapa? Neraka sakar untuk orang ni, untuk orang yang menyembah api, untuk orang munafik, untuk orang kafir, untuk orang yang main-main dalam semayang, untuk orang macam ni. Sampai pintu yang ke-7 dia senyap. Nabi tanya, pintu ke-7 untuk siapa? Cakaplah, pintu ke-7 untuk siapa? Oh, Jibril. Jibril sahaja tak sampai hati. Cakaplah wahai Jibril, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Terkejutlah Nabi. Nabi menjerit, menangis, meraung, pengsan Nabi. Dengan Jibril menangis sama sebab tengok Nabi sedih. Nabi pengsan sampai terlelap pengsan tu dekat ribaan Jibril. Kemudian bila Nabi terjaga, Nabi mengelesatkan mata, Nabi tanya, aku tahu ada satu pintu untuk umatku, tapi ada tak seorang umatku yang akan masuk ke dalam tu? Ada wahai Muhammad. Nabi masuk ke dalam, Nabi tak bercakap, Nabi tak beritahu, tak berbual. Seminggu tuan-tuan Nabi sugul, Nabi sedih mengenangkan nasib umat dia. Nabi solat, Nabi nangis, Nabi rukuk, Nabi nangis, apa pun Nabi nangis je tuan-tuan. Macam tu sayang Nabi kat kita.
Malahan kalau kita tengok pada ketika akhir hayat Nabi, di penghujung hayat Nabi, malaikat maut diperintah oleh Allah, wahai malaikat maut, kau pergi ke rumah kekasih aku ni, kau bagi salam, kau pakai elok-elok, wangi-wangi, kau nak pergi rumah kekasih aku, kau bagi salam, kalau dia bagi salam baru kau masuk, dia tak bagi salam jangan kau masuk. Itu Nabi kita tak dapat turun tuan-tuan. Tahu-tahu dah depan muka, habislah kau kan. Maka bila dia datang, dia bagi salam, kemudian anaknya kepada Nabi Fatimah kata, ya Rasulullah, ayahandaku ada seorang lelaki tidak pernah ku kenal, pakaiannya segak, tinggi, kemas, gagah nampaknya, aku tak pernah lihat dia siapa. Maka kata Nabi senyum, Nabi kata, wahai anak andaku, putriku Fatimah, percayalah sesungguhnya itulah yang akan menghilangkan segala kelazatan dunia, itu jugalah yang akan mencabut jumlah jemaah yang ada atas muka bumi ni, makin lama makin kurang. Dialah malaikat maut. Sedihlah Fatimah. Maknanya Nabi putri Nabi dah tahulah bahawa masa untuk Nabi dah nak sampai. Panggillah dia masuk, Nabi kata, barulah dia masuk. Bila malaikat maut masuk, Nabi tanya, Jibril tak datang ke? Biasa Jibril datang. Tanya malaikat maut, Jibril mana? Dia tak nak tengok aku ke? Zap, Jibril sampai. Kenapa Jibril menyuruh? Jibril tak datang? Jibril tak sanggup nak tengok nyawa Nabi nak kena tarik ni. Kemudian dia tanya, bila Jibril dia, wahai Jibril, tak ada ke berita baik kau nak cerita kat aku, hiburkanlah hati aku ni. Wahai Muhammad, kau jangan risau, malaikat dan bidadari semua sedang menghias syurga untuk engkau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ya Rasulullah, kau risau malaikat bidadari semua dah berbaris, dah semua nak menyambut ketibaan kau ke syurga. Maha suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Lah, bukan tu juga. Apa Nabi nak dengar pasal apa? Umat dia. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, maka setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat lain boleh masuk ke dalamnya. Itu sebab Nabi-Nabi, para anbiya dan mursalin yang lain-lain merayu kepada Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad, bagilah kami jadi umat Muhammad. Sebab istimewa jadi umat Muhammad ni. Tapi orang tu tak dapat, kita yang dah dapat ni kita main-main tuan-tuan. Kita tak hargai. Tu cakap tu. Dan kemudian dah Nabi kata macam tu, Nabi dah lega dengan Jibril kata dah diharamkan syurga tu oleh malaikat umatnya masuk. Nabi gembira, Nabi panggil malaikat maut, rapatlah kepada aku, cabutlah nyawaku. Dan bila cabut nyawa ni, Nabi berteriak, ya Allah, sakitnya ya Allah. Tuan-tuan fikir tuan-tuan, ini kekasih Allah, cabut nyawa pun sakit. Tapi apa Nabi kata? Sayang Nabi kat kita. Nabi kata apa? Ya Allah, sakitnya ya Allah, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah, Nabi kata. Dan Nabi kata apa? Ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umatku itu bagi pada aku, supaya umat aku nanti tidaklah sesakit ini. Itu sebab ada pandangan kata, kita ni sakit tetap sakit, tapi 2/3 tu Nabi dah ambil dah untuk kita. Macam tu sayang Nabi itu tuan-tuan. Dengan tahap itu kita kedokut nak selawat. Dengan tahap itu kita tak nak hidupkan sunnah Nabi. Maka macam mana tuan-tuan? Nabi sampai saat akhir pun Nabi ingat kita lagi. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita cerita jom. Apa? Jom ikut sunnah. Jom ikut sunnah. Buat tuan-tuan. Bila Nabi kata siapa yang hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, maknanya apa? Nabi bagi hint, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Yang kita tahu, kita sunnah Nabi ni makan buah kurma. Apalah sah kurma tu hari-hari. Apa susah? Kan? Buat kek kurma, tak kira lah, sebab sunnah Nabi. Tanya khabar ni pun sunnah Nabi. Mana apa ya, si Ahmad dah lalas seminggu tak nampak lah. Rupa-rupanya Nabi kita kalau 3 hari tak nampak sahabat pun dia tanya, mana apa ya Abu Bakar dah 3 hari tak nampak dia domam ke? Mana apa ya Umar? Nampak tak? Jadi buat tuan-tuan. Dan satu lagi saya pesan ni yang terakhir, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, dalam internet tu cari khutbah terakhir Rasulullah.
Kita baca, tengok mana yang kita dah buat, mana yang kita belum buat. Cubalah buat, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya faham cara renungan tu, saya faham cara pandang papat tu kan, saya faham. Makna nak kena berhenti lah tu, ya. Dia ni lama betul ceramah, ada kan. Tapi itulah manusia yang sangat istimewa, tuan-tuan. Dikatakan akhirat nanti sikit ni dikatakan akhirat nanti Nabi nak bawa kita masuk dalam syurga, nak bawa masuk dalam syurga. Tiba-tiba terdengar satu bunyi kuat betul, bunyi apa ni, bingit telinga sampai berdarah, sampai nak apa dah, nak pecah ke telinga. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Kuat betul bunyi tu. Berapa jarak dia? 700 tahun perjalanan, bunyi dah macam tu. Bayangkan kalau dekat, dan memang betul, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi kata, demi umatku yang beribadah kepada Allah, bersolat, puasa, beribadah kepada Allah, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin okey api neraka tu. Makin Nabi doa, makin okey. Kemudian Jibril datang. Jibril datang, dia bagi segelas air. Kau ambil air ni wahai Muhammad, kau siramkanlah pada api tu. Bila siram, mereda api tu. Nabi pun tanya Jibril, wahai Jibril, apa air kau bagi kat aku tadi tu? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu pun soalan bocor malam ni saya bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi adalah makhluk yang sangat istimewa. Kita bertuah, tuan-tuan. Bertuah kita ada Nabi nak tolong kita, nak bagi syafaat dekat kita. Tetapi nak dapat syafaat ni bergantunglah kepada apa yang kita amalkan. Kalau kita tak percaya, kita tak yakin, susahlah. Contoh kan, kau ni sudah-sudahlah, sedangkan Nabi pun ampunkan umat, yang kau bergaduh lagi buat apa? Itu Nabi, bukan aku. Kita selalu cakap macam tu, tuan-tuan. Kalau kita cakap itu Nabi, bukan aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dah ngah tontu-tontu, Nabi kecil hati, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak suara menyebut rasa nak jujur.